Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahlul uqdatan min lisani. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, dan saigianya ia berjalan setengah ketika tiada berkaus. Kerana adalah setengah daripada riwayat adalah Rasulullah SAW berjalan tiada berkaus, dan terkadang sunat jika kasat tawaduk lillahi ta'ala, jika sentosa daripada umpama duri dan najis. Ya, ada ketika Rasulullah berjalan tidak mempunyai alas kaki ayam ni, atau di dalam riwayat. Jadi segianya sekali-sekali kita jalan gitu. Segianya berjalan setengah ketika, itu dengan tiada berkaus, memang tidak ada kasut, tak pakai selipar, tak pakai kasut, dalam gitu. Sebab apa tu? Kerana ada setengah daripada riwayat hadis adalah Rasulullah SAW berjalan tiada berkaus, setengah-setengah ketika lah. Dan terkadang sunat, jika mana kata sunat kait, jika kasat tawaduk lillahi ta'ala. Kemudian jika sentosa pula syarat dia, daripada umpama duri dan najis lah. Cakap jalan tak ada kasut, kena duri berdarah kaki semua, tu tak payah lah. Ya. Dan haram bagi orang yang kaya, orang kaya pakai kain yang kasar dan tampal kerana kasat sedekah orang kena. Tengok no kaya. Dia orang kaya makna apa? Sudah ada cukup, itu kaya lah. Bukan kaya nak kira banglo besar semua, tak. Kaya cukup, ya, makan pakaian dia, nafkah dia cukup, dia kaya lah. Tiba-tiba dia pakai pakaian yang bertampal-tampal, atau pakaian yang lusuh, koyak, ataupun pakaian kasar saja. Tujuan dia itu jadi haram. Kerana kasat itu jadi haram. Kerana kasat disedekah orang kan dia. Tengok orang miskin, kata dia pun bagi duit, dia bersenyap, dia ambil. Maka hukum dia itu haram. Sebab dia mengambil hak orang dengan cara tipu. Ya. Bahkan ada kita as-su'al fauqal hajah haramun. As-su'al mana meminta, fauqal hajah di atas hajat. Mana apa? Kita dah cukup. Bukan terdesak apa tak ada makan minum. Tiba-tiba saja dia meminta, sedangkan dia sudah cukup. Hukum dia apa dah? Adalah haram. Ya. Kita dah cukup, tak boleh minta. Minta tak boleh. Kalau orang beri kita terima, kita tak apa. Lain ni. Dua benda yang lain bab. Kita tak minta, orang bagi, kita ambil. Sebab Rasulullah SAW melarang Sayyidina Umar apabila satu ketika Rasulullah beri pada Sayyidina Umar satu pemberian, Sayyidina Umar tolak. Maknanya dia cukup. Rasulullah kata ambil, orang beri kena ambil. Kalau kamu tak perlu, bagi pada orang lain. Itu maknanya. Ya, sebab takut orang kecil hati lah. Orang bagi tak ambil. Wah, nama tegas. Aku punya rezeki ni haram. Dah kecil hati orang. Dia bagi, kita ambil. Kita tak minta. Dan kita tidak menaruh harapan, meminta-minta. Istighnā 'anil nas, sifat yang baik. Itulah terkaya hati daripada manusia. Dia tidak menyimpan harapan untuk dia diberi oleh orang dan sebagainya. Tiba-tiba orang bagi. Ambil lah. Kalau dia rasa tak perlu, orang bagi orang lain pula yang memerlukan macam tu. Itu maknanya mengambil pemberian orang. Ada pun meminta pada orang,
dalam keadaan dia tidak dalam keadaan berhajat, berdarurah, dia dah cukup minta, itu haram. As-su'al fauqal hajah haram. Yang ni lagi lah, dia dah cukup minta, lepas tu minta pula tipu. Pakai baju buruk yang orang kasih dia miskin. Lepas tu minta dekat orang, itu haram hukumnya. Jadi haram bagi orang yang kaya pakai kain yang kasar dan tampal. Sebab apa? Kerana qasad bersedekah orang akan dia. Satu. Atau diberi orang suatu kerana suatu sifat yang dizankan padanya. Dibuat satu sifat macam orang susah je kan. Ada orang bagi dia duit. Tujuan dia ada tujuan dia. Maka haram. Yang tiada ia bersifat dengan sifat itu. Kan? Pada batin ni, pada hakikat dia mana? Jawab dia haram atasnya. Kabul permintaan. Contohnya, dia tengok selalu ulama-ulama kan, orang bagi hadiah, wah, dia pun pakai macam ulama, sorban besar, tongkat, semua. Orang salam dia bagi duit dia. Apa hukum tuan tu? Haram sebab sangkaan orang dia ni orang saleh ataupun ulama besar, orang nak bagi hadiah. Rupa dia orang biasa je, orang kampung ni. Ya, tujuan dia tu. Tujuan dia untuk diberi orang kat dia. Dia pun pakai wah macam dia. Dia orang cakap Arab tadi, anak tak nak cakap Arab, anak orang kampung. Orang pula dah kan tu besar dia. Ya, hasil contoh dia. Tujuan dia apa? Supaya orang beri pada dia. Padahal dia bukan sifat yang sedemikian. Dan tiada jadi miliknya. Pemberian itu tak sah. Ya. Dia pernah berlaku di Patani kan, satu tuan guru. Ya. Tuan guru bermat. Satu. Pada ya, Tuan Haji Ismail. Pada Mekah, Tuan Alim Sah kan ada. Dia kalau pakai tuan-tuan pakai baju kemeja. Baju kemeja, kopiah, serban tak terbaru. Macam orang kampung. Kan? Dia skam itu. Ya. Orang kitab. Anak murid jalan kat dia pergi sembahyang mayat, pakai jubah serban, orang salam cium anak murid tangan. Ciumnya tu guru, orang kata, "Weh, silap. Tu anak murid, ani tu guru." Yang ni tu guru. Tu guru pasal pakai baju kemeja. Pakai kain belekat je kemeja, serban selepas terbaru je. Yang anak murid ni puas, siap serban besar, jubah aku macam orang alim. Orang kampung datang pergi cium tangan dia. Dia pun takut itu pun tuan tu tunggu salah gitu. Jadi kalau sekiranya orang tadi salam dia bagi pemberian duit ke apa ke dengan kasat dia bahawa dia nak muliakan ulama tadi. Padahal dia bukan ulama. Kan? Haram dia ambil dan benda tu tak jadi milik dia. Dia kena pulang balik. Sebab lagi daripada kasat orang. Orang kasat untuk orang tu. Faham daripada ini kalau kasat orang memberi kita kena ikut. Kita ceramah, kita buat ceramah hari ni kutipan untuk mana? Palestin. Atau untuk umat Islam di mana-mana lah yang terinyak kita buat ceramah. Kan? Duit ceramah tu haram diberi kepada penceramah. Ya, kita nak istihar ni. Ni kita buat kutipan pada malam ni untuk memberi sumbangan pada maknanya umat Islam di sekian-sekian tempat yang terinyak. Dia orang kutip lah. Dapat malam tu 30,000. Dia pun bagi penceramah ni seorang 1,000. Haram dia bagi tu. Dia nak bagi kena bagi duit lain. Kecuali kalau dia kata malam kita buat kutipan untuk maknanya kerja-kerja Islam dan juga untuk yang sana. Itu dua. Dua tak apa. Kalau dikasat dua untuk kerja-kerja Islam yang lain dan untuk umat Islam yang terinyak di luar negara. Itu tak apa. Kalau dia cakap satu jadi satu dia. Kutipan ini untuk umat Islam di luar negara yang di Palestin ke, di Syria ke dan sebagainya. Maka jangan ambil duit itu 1 sen untuk diambil. Jangan diambil kutipan tu dibagi penceramahkan. Jawab dia apa? Haram pun dia. Sebab orang yang keluar kocik duit semua atas niat yang diistihar. Ya, niat apa? Niat untuk membantu wazan. Atau menjaga tu. Sama dengan sini juga. Niat kawan tu nak apa? Takarub dekat dengan diri atau nak dapatkan diri ambil berkat. Ya, sumbangan kepada ulama. Dia punya ulama, rupanya orang biasa kan. Itu jaga dia. Sebab dia kata tidak jadi miliknya. Ya, mana tiada milik dia kena pulang balik lah. Haram dimakan dia.
Dan mengharamkan kebanyakan ulama memakai farus sanjab. Apa dia? Terus kulit binatang yang sangat halus bulunya. Ya, besarnya kadar kucing. Dibuat pelapis baju besar. Seperti ghalib ahli Rom, ya, memakai dia. Dan memakai dia, ya, bermula yang sawabnya halal, ya. Bermula yang sawabnya yang betulnya halal, apa? Seperti memakai dia. Seperti tu. Seperti sahalat. Dan juga dimasyhurkan dia ditaruh lemak babi. Tiada memberi faedah akan pengetahuan demikian itu. Yakni jikalau masyhur dikata orang ditaruh lemak babi sekalipun, melainkan sudah yakin dilihat atau yang tertentu, tiada dengan semata-mata khabar. Kalau dengar khabar-khabar itu tak yakin. Tapi kalau dah betul-betul kita yakin ada pengkhabaran, ada penyelidikan, ada kajian, kan, itu lain, tak boleh lah. Banyak sekarang lemak babi macam-macam. Sikap pengguna perkajian apa, persatuan pengguna keluar sebab dia buat kajian, ada, itu tak boleh lah. Itu dah ada sahih terang. Kalau pengkhabaran angin gitu-gitu je, itu tak membawa kepada yakin. Dan sunat mengkebaskan hamparan yang diihtimal. Mana yang ditanggungkan, dirasakan, dianggarkan, itu mana ihtimal. Ada yang menyakiti, umpama semut. Semua ada ni sunat. Kita duduk pakaian tadi, kita kebas dulu. Ya, sejadah ke ada, atau takut-takut ada benda yang menyakiti, sunat. Dan ada kala, takut-takut ada kala, jengking ke, lipan ke. Ini biasa rumah dulu biasa kan. Duduk tempat sejuk, kadang-kadang lipan duduk bawah. Duduk zikir sangat di belakang. Jadi sunat bagi kita kebas kerana disuruh dengan dia, ya, syarak suruh itu. Nombor yang terlebih afdal daripada baju itu, daripada kain benang, kain cotton, kain benang, itu afdal. Dan demikian lagi sekalian pakaiannya, seperti serban dia dan tudung kepala dia, dan selendang lidah dia, dan kain seperpinggang dia, dan yang mengiringi dia kain bulu. Selepas daripada kain cotton, kain kapas betul tu ialah kain bulu. Daripada bulu-bulu yang diambil yang halal. Ya. Di bulu binatang ni kaedah dia, bulu yang boleh dipakai ialah bulu haiwan makul, tu yang pertama. Haiwan yang boleh dimakan. Ya, biri-biri dan seumpamanya. Maka dia boleh diambil dia ketika hidup, suci. Kalau ketika dia mati, tengok, kalau dia mati, tafsir dia mati dengan disembelih syarah, maka hukum dia boleh ambil. Tapi kalau binatang yang dia boleh dimakan, tapi mati dia tidak disembelih sehingga dinamakan bangkai, maka bulu dia adalah najis, tak boleh dipakai. Ya, satu. Ada pun bulu haiwan yang tidak dimakan. Ya, satu tak boleh terus, itu babi, anjing babi dan keturunan dia. Satu. Yang kedua, dia ni tidak boleh dimakan, tetapi ketika hidup dia, macam kucing, bulu tu selama ada pada badan ketika hidup, dia suci. Ya, tapi kalau bercerai daripada badan dia, maka hukum dia adalah najis. Bagi kita kadang hari semayang jaga. Ya, kita ada hari semayang, kaki kita lembab, basah, kucing datang dia rendah, dia jinak gitu. Tengok tanggal bulu dia, 3 line, 4 line. Jawab dia apa? Kalau tengah semayang, batal semayang. Kena keluar semayang, basuh balik. Ya, kalau selai 2 tu dimaafkan. Sebab apa? Kucing haiwan yang tak boleh dimakan. Ya, maka bulu dia bila bercerai hukum dia najis, kecuali sedikit, 1-2 helai itu dimaafkan. Ada pun bulu ayam yang kita buat sapu, kan? Kita tak tahu adakah diambil waktu dia hidup atau ketika dia jadi bangkai apa, maka kembali pada istisabul asli, mana hukum dia adalah suci. Tahu. Dia biasa dia kalau kita tanggung dia batal semayang kalau yang najis ni. Dia bola ayam serama, cantik bulu dia. Dia penanding menang Johan. Tiba-tiba ayam dia langgar di kereta, mati ayam tuan. Sayang bulu dicabut 2-3 helai, cantik bulu kan. Dia buat setengah pula bawa kuih telinga.
Lepas tu masuk dalam baju buat sembahyang, batal sembahyang. Sebab ketika dia ambil bulu tu, haiwan tu bertaraf bangkai. Kalau dicabut ketika hidup tak apa. Ya. Dan adalah bajunya itu singkat mana tadi? Situ Dan kain sepinggan dan yang mengiringi ialah kain bulu. Itu jenis pakaian. Dan adalah bajunya singkat. Seperti jangan dilampaukan 2 anak mata kaki. Kita pakai seluar, pakai baju, jangan melampaui anak mata kaki bawah. Kalau lebih pada bawah, tu ada tengok, ada khilaf. Setengah ulama mengatakan haram. Ya. Mazhab Imam Syafi'i tengok, jubah kita boleh melerit kan? Wah. Kalau ada ilat khuyala, haram hukum dia. Khuyala mana membangga, membesarkan diri. Bermasyarakat Arab, ya, kita tengok yang tokoh-tokoh besar orang yang apa? Yang sombong-sombong, kalau pakai jubah kayu kan, jubah dia melerit, mengepak, serit, habis tak ti ayam sapu. Jubah sapu ti ayam. Di bawah pada buku lagi. Ya, maka kalau dia ada perasaan khuyala, membesarkan diri, maka haram hukum dia. Kalau tidak ada kasat apa-apa, macam kita biasa pakai keadaan seluar bawah mata kaki, kan? Itu hukum kata Imam Syafi'i makruhun, makruh. Dia elok pakai atas buku ladi. Dan adalah ia setengah betis itu afdal. Ya, terpakai jubah ke setengah betis itu afdal. Setengah. Orang kampung pula kata, wah, banjir ke? Ni mungkin kemarau. Ya, dia tanya pula kata, wah, bagus singkat, sini kemarau lah, tak banjir. Kita menjawab, asal bebal nak kau. Kan, kau tak baca hadis Rasulullah SAW. Ya, hadis Nabi terpampang, cara Nabi pakai begitu. Ya, afdal setengah mata kaki. Habis tu. Dan pendek 2 tangannya seperti bahawa ada ia hingga pergelangan. Jangan melobot tanpa ternampak. Kerana mengikut bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apa sahaja yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya, caranya, duduknya, hendaklah kita ikut. Sebab itu membawa kepada kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab 3 ulama sebut, kalau kamu nak dapat berjumpa Nabi SAW atau melihat dalam tidur, mimpi paling kurang pertama selawat as-salawah. Selawat kena banyak bila adat. Selawat bila adat. Apa makna bila adat? Tanpa kira. Selawat je. Kalau 1000 kan dah 1000 dia tak selawat. Ya, selawat dia berbanyak selawat dia. Ya, satu. Yang kedua, tanamkan hub, cinta yang kuat, hati rindu kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, segala perbuatan kita kasatkan mengikut Rasulullah SAW. Kita pakai, ikut cara pakaian Nabi SAW. Kita makan, ikut cara sunnah Nabi. Kita minum, cara semua kita tengok dalam Syama'il, kan? Hadis Syama'il banyak. Cerita cara akhlak Nabi, pakaian, duduk, diam. Semua cara berjalan, semua sebagainya. Itu tujuan tu kalau kita buat, insyaAllah. Selama tuan-tuan insyaAllah boleh mimpi Rasulullah SAW. Kan? Sebab khub dia makin bertambah, insyaAllah. Dan kalau lebih daripada demikian itu, jika kasat khuyala, kalau lebih maknanya lebih pada mata kaki tadi, ataupun tangan lebih, tujuan dia apa? Nak bermegah-megah. Itu hukum dia apa? Menjadi haram dia. Tetapi jadi fasik, bahkan jadi fasik entah ni. Allah. Fasik tak boleh jadi saksi mahkamah. Dan jika tiada, makruh. Dan jika tiada, stop itu. Kalau ni lain baca, kena baca. Ni kita Arab, kita terjemah Arab, kita tak ada nokta. Dan jika tiada, apa nak tiada? Jika tiada qasad khuyala, termasuk dia. Ya, wa illa, kadang kita Arab kan, wa illa pala. Wa illa, jika tidak, maka tidak. Pening kepala kita baca. Maka jika tidak, mana jika tidak qasad khuyala, maka tidak ada, mana tiada makruh. Itu maksudnya. Tiada haram, itu maksudnya. Ya. Itu maka dikata tadi, dan jika tiada, makruh. Itu cara bahasa dia. Mana kalau tak ada ilat khuyala, dia pakai tadi lebih daripada mata buku lali. Tangan dia melobot tanpa tak nampak tangan. Tak ada ilat apa-apa saja gitu je. Atau mana tiada ilat, tiada khuyala. Jawab dia makruhun.
Jika tiada, makruh. Titik situ. Aku nak istisna balik. Melainkan dengan uzrin, dengan uzur. Seperti hendak membezakan ulama orang. Ya. Macam dia orang biasa kan di tanah Arab, bila pakai jubah besar, kan, tangan besar tu orang kenal tu. Atau syekh semua tu, ulama-ulama. Supaya apa? Supaya orang awam mudah mendekati dia untuk membuat pertanyaan, persoalan yang dihajatkan. Ya, itu tujuan dia orang biasa kan. Sebab tu ulama dulu, ya, Imam Syafi'i punya, semualah ulama besar. Dia punya kain baju tu besar. Jubah dia Melayu, terpalu dengan suruh. So, Al-Imam Syafi'i satu ketika dia pergi satu majlis jemputan. Dia tak pakai aba'ah, dia baju besar. Kan? Dia pakai baju biasa je. Orang tak berapa layan. Dia pun balik, dia sawung baju. Wah, lagi jauh orang dah kejauh. Angkat makan special kan. Dia pun ambil makan, dia masuk dalam baju ni. Orang kata orang semua terperanjat. Kenapa syekh macam ni? Tadi aku datang pakai baju biasa, kau tak angkat macam ni. Kan aku pakai baju, kau macam mana kau bagi makan baju aku? Ini aku bagi baju lah. Senyap habis dia kata. Imam Syafi'i kena ke dia? Kau makan, kau bagi sebab baju aku kan. Dia kata, ini baju aku makan. Masuk tu baju dia. Atau maknanya tujuan tu. Segi pekah tu tak apa. Tujuan dia apa? Memudahkan orang awam untuk mengemukakan persoalan dia. Dia tengok, wah ni orang alim. Dia tanya lah kan. Tu baju besar dia pakai. Kita pakai besar ke? Sebab perut besar. Perut boncin. Atau kerana diikut akan katanya. Ya. Dia suasana kadang-kadang memain peranan tuan-tuan. Suasana keadaan. Ya. Bila seorang tu pakaian dijaga dengan hebat dia, cakap dia mudah orang faham. Dia cakap tu orang pegang. Kalau pakai biasa-biasa kan kadang orang cakap dia ni apa. Tu keadaan tu kena jaga juga setengah-setengah ketika. Ya. Sebab tu kalau hari Jumaat kan kita disunatkan datang awal. Ya. Kecuali seorang ni. Siapa dia? Khatib. Nak baca khutbah. Sebab apa? Sebab bila khatib yang baca khutbah ni dia datang lewat, orang semua dah datang, dia pun datang. Mana perhatian orang ke dia ada. Maka apa yang disampaikan dia panggil awqa' bin nafs, lebih jatuh dalam jiwa kan. Berbeza kalau dia datang awal. Ya, 10 datang, 2 kat luar pula bual orang ramai, gua bisa rokok pula. Lepas tu baca khutbah, tawau ceroi. Kan orang dengar macam tu bah. Kan tadi dah tawar, ni tak ada. Orang duk tunggu ni. Dia pun tunggu-tunggu naik tu baca khutbah. Sampaian dia tu pak melekat. Itu dia ambil kira bi'ah suasana tuan-tuan. Ya. Mereka ni banyak hukum ni ambil tuan. Jadi oleh kerana dipakai dengan pakaian itu menyebabkan apa? Mudah orang percaya dengan kalam dia. Kalam dia pun dapat diambil perhatian tu. Dia boleh pakai macam tu. Tujuan ni untuk mudah menyampaikan hukum Allah Ta'ala. Ya. Berhasil semua tu bergantung pada apa? Qasad dan niat, tuan-tuan. Al-umur bimaqasidiha. Itu kaedah fiqh. Semua urusan bergantung dengan qasad dan niat. Pernah satu ketika Sayyidina Umar dia buat apa? Dia buat spot check dalam khilafah dia. Permintaan dia khalifah. Dia pakai baju kain selepang macam tu. Bengkah dia naik kuda. Dia round. Sampai kawasan Syam dia tengok. Uish, macam satu bala tentera besar, gajah besar. Dia dekat dia tengok. Muawiyah. Dia kata Sayyidina Muawiyah. Muawiyah. Wah, macam gajah besar kau ni kata. Ini lawan Toki kalau kita kan. Padahal dia gubernur Sayyidina Umar dia. Sayyidina Umar pun dekat ke dia. Dia nampak Sayyidina Umar dekat, dia pusing, dia buat dah. Dia bawa sampailah ke Syam. Sayyidina Umar pun tanya, apa hal keadaan kau begini, macam begini? Dia pun cerita, sebenarnya kami buat begini ya Amirul Mukminin. Sebelah keliling kami semua orang kafir yang hidup mewah-mewah besar-besar. Kalau kita tak tunjuk kuat kita, dia pandang lekeh kita ni. Gitu. Bah kita bagus. Tindakan kau, istiad kau bagus. Maknanya ada tujuan ni tadi kan. Jadi bukan nak berbangga, nak tunjuk. Sebab at-takabur alal mutakabbirin sadaqatun. Ya. Takabur, tunjuk kuat besar kita depan orang yang takabur. Siapa takabur? Kafir semua takabur tuan. Orang yang engkar dengan Tuhan, takabur, dia sombong, tak nak beriman. Kita tunjuk kuat dengan dia. Sebab orang kafir dia kena tunjuk kuat.
Orang beriman ni dengan orang kafir, a'izzatil 'alal kafirin, azillatil 'alal mu'minin. Izzah, kena tunjuk izzah, kuat kita dengan orang kafir. Dengan orang Islam kita berlemah lembut. Ya, berlemah lembut, toleransi dan sebagainya. Adapun sifat munafik tak, dengan orang Islam kuat kuat. Dengan orang kafir dia lembik gitu. Itu sifat munafik ni. Dengan orang kafir dia lembik tengkuk. Yang dengan orang Islam buat kambing garang lagi dia. Itu beza dia. Orang beriman tidak, dia dengan sama Islam dia berlemah lembut. Dengan orang kafir dia tegas. Seperti nak membezakan ulama, ya, boleh dipakai begitu. Maka bertanya masalah akan dia atau kerana diikut akan dia. Bila pakai begitu orang mudah mengikut dia, kan? Dan manakala terhenti atas menyuruh akan makruf dan menegang mungkar atasnya, maka jadi wajib. Tengok tu. Pakaian begitu, kalau dia tak pakai ini orang tak layan. Hukum dia orang tak pakai, cakap dia orang tak pakai. Kalau dia pakai begitu gah tadi, orang semua ikut. Ketiga tu wajib pakai macam tu. Sebab apa dia jadi wasail? Dia panggil wajib wasail. Ya. Lil wasail hukumul maqasid, terkait ada fiqh. Sebab tu hukum dia berpusing kan. Al-inla tadurul ma'al ma'lul wujudan wa adaman, terkait ada fiqh. Al-inla tadurul ma'al ma'lul, dia berpusing ikut inlat dia. Wujudan wa adaman, ada dengan tak ada. Ya, kalau ada inlat sini, maklul dia begini. Dia pusing, faham tak? Sekarang kita kata ambil wudu. At-taslis fil wudu sunnatun. Ya, kita meniga-niga dalam wudu sunat 3 kali basuh. Awal 3 kali basuh, 3 kali gata. Kalau basuh 3 kali, bau gata itu panggil sekali. 3 kali itu mana kalam tu azam mudhaf. Maknanya 3 kali mana 3 kali gata. Tiba-tiba kita terlajak tidur satu hari. Ya, bangun-bangun tidur je. Ini waktu nak habis ni. Dan kita yakin kalau kita taslis, kita ambil wuduk 3 kali memang keluar waktu ni kan. Kalau kita ambil sekali-sekali yang wajib je, basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, kita yakin sembahyang kita dalam waktu. Ketiga tu haram kita mentasliskan. Haram kita meniga-nigakan. Jatuh haram kan, asal sunat ni. Asal sunat. Tapi oleh kena ada arif, sebab lain datang, maka hukum dia jadi haram sebab nak meraihkan, wajib kita memasukkan seluruh sembahyang dalam waktu. Ada gitu. Daripada sunat tadi dah berubah jadi haram sebab nak memelihara benda lebih besar ni. Benda lebih besar mana? Wajib kita memasukkan sembahyang fardu tadi dari takbiratul ihram sampai salam dalam waktu. Sekarang waktu dah sempit. Kalau kita buat 3 ni memang kita rasa dia keluar ni kan. Jadi kita buat satu-satu. Ketika jadi wajib buat satu. Haram pula kita menambah. Suruh sini jugalah. Asal dia tadi kadang-kadang boleh jadi makruh. Niat musali dia haram. Tiba-tiba jadi wajib. Dia berpusing kan. Sebab apa? Inlat. Sebab dia berbeza. Yang ni sebab dia berbeza. Tujuan dia lain. Dan telah berkata ulama bahawasanya meluaskan sangat tangan baju itu bid'atun. Bid'ah. Dan tempatnya masalah ini jika sangat-sangat berluar suasana. Biasa buat kan dia bersonong. Apa 3 kepala dulu. Di jalan melubut. Wah, dia macam kelawar. Orang tengok ni apa benda pula ni kan. Kemudian dan harus dipicit, disempitkan tangan baju pada hadir dan pada safar, pada musafir. Makna ketiga mukim dan safar. Dan disangkakan demikian itu tertentu pada waktu tiada seperti sangkanya. Ya, sebab hukum itulah diikut keadaan. Habis dan sunat memakai serban bagi sembahyang. Ya, sembahyang sunat kita pakai serban. Dapat pahala dia banyak 70 kali ganda. Dan bagi qasad menghiasi kerana beberapa hadis yang banyak padanya pada memakai serban tadi. Bukan serban tu kena ni haji kan. Orang Melayu kadang ni haji. Kau pakai serban kau dah pergi haji tu. Wah, mana kitab dia ambil tu. Ya, tak ada dalam kitab. Bila pergi haji maka wajib kena pakai serban balik. Cara nak pakai serban tu sunnah Nabi, pakailah kan. Sunnah. Mula-mula kita pakai kat rumah dulu kan, nak keluar rasa kata apa kuat iman. Tahu kat bilik semayang kita serban. Dia pakai semayang pakai seorang-seorang kan. Namun lekat lah buat kan. Kan payah benar. Dan bagi qasad menghiasi kerana beberapa hadis yang banyak dalam bab ni padanya. Dan segianya panjangnya dan lebarnya dengan barang yang berpatutan dengan orang yang memakai dia. Ya.
Orang pakai hadis patut biasa itu je lah. Jangan sampai besar sangat. Kan? Besar-besar dalam sengit. Kan? Sengit kepala tu. Orang tengok pelik dah pasal ni. Berat nak syekh. Dan lebar daripada barang yang berpatutan dengan orang yang memakai dia pada adat dia dan masanya dan tempatnya. Tempat dia ni biasa orang pakai serban macam mana? Biasa macam tu, pakai macam tu je lah. Ya, tu yang elok dia. Maka jika dia lebih padanya atas demikian itu, makruh hukum dan inilah dipanggil itlaq atasnya atau orang yang berkata makruh dengan kait iaitu yang berlebih atas adat. Kerana apa? Syaraf. Dipanggil apa? Syaraf. Ya, maknanya apa ni? Melampaui. Ya. Kalau shin tu syaraf itu kemuliaan. Tak ada titik itu syaraf. Isyraf dipanggil syaraf. Dan membuangkan harta. Masya Allah. Lebih-lebih now. Dan kena inilah jadi cedera kemaluan orang yang faqih memakai serban orang yang pekan. Jadi jatuh kemaluan tu kemaluan. Kemaluan ni maknanya dia punya apa? Maruah dia jatuh. Ya. Orang pekan pakai serban tu kita jangan pakai. Kalau kita ada faqih kena pakai cara dia. Ya. Tunggu saya. Pakai serban merah dia suruh buka. Ini serban daripada teksi hari tadi. Serban merah tu banyak pakai kan. Tak bagi pakai tu. Satu, yang kedua ni tu Wahabi. Wahabi Mekah tuan-tuan tengok semua merah ni kan. Jangan pakai yang serban Wahabi yang pakai hari tu. Maka serban orang pekan yang tiada patut dengan dia dan akas sebalik begitu je. Tetapi haram pula atas orang yang hendak menanggung saksi kerana ada padanya pada ketika itu membatalkan akan hak orang lain. Jaga tu. Sama peringkat tuan-tuan. Dia nak menanggung saksi pada orang untuk menyaksikan kebenaran. Tiba-tiba dia buat pakaian macam ni menjatuhkan muru'ah. Bila jatuh muru'ah, mahkamah tak terima kan. Mahkamah Islam lah, mahkamah tagut tak apa, keluar pendek tak apa. Bawa keluar pendek, rambut mengebang macam putih anak perempuan pun dia terima saksi kan. Islam tak ada. Tengok ada unsur fasik ni, unsur maruah dia tak bagi. Ya? Sebab dia nak mensabitkan hukum, bukan senang saksi. Kena cari yang betul-betul adil. Serban tak kena cara pun tak maruah pun dia tak bagi. Kalau serban orang faqih, orang biasa, kau pakai serban orang dari serban Wahabi kau pakai. Ya, ikut sini dia kata ni. Ya. Sebab apa? Boleh merosakkan saksi dia yang diperlukan di mahkamah ni. Bahkan tapi haram pula atasnya hendak menanggung saksi ketika dipilih nak jadi saksi di mahkamah. Ya, kerana saksinya besar. Dengan sebab dia boleh sabit hukum atau tertolak hukum. Ya, peranan saksi itu besar. Kerana ada padanya pada ketika itu membatalkan bagi hak orang lain. Bila dia dah sifat macam itu maruah, maka saksi ditolak. Maka padahal orang tu betul dia nak bela. Tiba-tiba dengan saksi tadi kes tu ada masalah. Dan jikalau berlakulah adatnya dengan menghinakan pakaiannya daripada mulanya, maka tiada cedera kemaluan ni. Tapi kalau pesen orang ni, jenis kita nampak dah. Dipakai pun berkuat tujuan apa ni? Tawadu'an. Dia tawaduk. Itu tak apa. Di hukum fiqah begitulah tuan-tuan ni. Dia nak tasawur. Dalam keadaan mantik dipanggil al-hukmu ala syai' far'un an tasawurihi. Nak hukum satu perkara tu kita kena tasawur dulu. Gambaran dia kena nampak. Macam ni apa ukur ni? Macam jangan tak boleh berkata kam je. Ya. Kadang-kadang benda yang perlu pada kasat, pada niat kena tanya dulu. Dia kena jelas maksud. Buat gini-gini apa maksud? Baru kita hukum. Daripada kita kejar aja gini-gini tak boleh. Bermula yang terlebih afdal warna serban. Afdal mana aksaru sawaban. Lebih banyak pahala dia. Ialah putih. Yang afdal ialah putih. Kerana disuruh memakai bagi yang hidup dan bagi yang mati. Ya. Orang mati memang semua putih kan. Dia tak asuh pati pun tak ada. Kalau dia tak asuh pati. Mati kain kapan warna hijau. Kain kapan warna oren. Tak ada. Kan? Ataupun warna merah dia tetap putih tuan-tuan. Dia apa pati pun dia putih.
dibalut. Ni pelik belum tengok tu. Bagi orang hidup pakai afdal putih. Dan yang mati pun afdal putih juga Nabi kata. Ya. Dan tiada mengapa dipakai umpama kalan suah di bawah serban macam kita biasa pakailah kopiah. Ya. Ada setengah pakai serban ni tak ke kopiah. Dibalut itu atas sap. Tuan guru saya Haji Mualim Haji Wahid biasa itu. Serban ni dipusing atas sap gitu je. Kopiah tak pakai. Pada ke? Ya. Tapi biasanya pakai kalan suah, pakai kopiah atau balut serban. Boleh. Itu seperti sapu tangan. Letak atas kepala kemudian kita balut. Dan tiada mengapa kalan suah dengan tiada serban. Boleh juga. Pakai kopiah saja tak ada serban. Boleh juga. Ya. Dan sunat menaruh kuncai. Tahu kuncai? Yang macam kunci. Kan serban ni berkunci ni kan. Anak baca kitab jauhi saja. Sunat serban tahu kunci. Jadi anak tahu kunci rumah kat sini. Tengok apa kerja pula kunci. Rupa silap pakai. Silap baca. Sunat serban tu taruh kuncai. Apa kuncai? Ekor. Ya. Dan ditaruh akan dia di belakang kerana mengikut bagi Nabi SAW. Dan tiada makruh meninggalkan dia. Pakai serban tak ada ekor. Entah apa? Pada ekor pun molek. Ikut Nabi SAW. Dan mengiringi dia ditaruhkan kuncai mana ekor tu pada pihak kanan. Yang diturunkan pihak kanan. Dan ada pun ditaruh oleh ahli sufi pada pihak kiri. Ya, kerana katanya ini adalah di sana itu hati. Jadi turunkan apa ekor serban tutup ke hati sini. Menselesaikan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Supaya hati sentiasa menghadap Tuhan. Boleh itu? Maka itu satu yang dielokkan dia oleh mereka itu. Di pandangan ada ulama sufi yang berujar begitu. Itu semua isyarat-isyarat perhatian. Dia turunkan ekor serban tutup ke sini. Kan? Ada juga. Tapi kata Tuan Pengarang dan bahawa tiada sampai kepada kami mereka itu khabar. Tapi kita cari hadis, tak ada hadis. Tak ada hadis yang mengatakan turun sampai kemari. Tapi kalau dia nak pakai pun tak ada masalah. Ya. Jadi tidak sampai kepada mereka itu akan khabar mana hadis pada demikian itu daripada sunnah tak ada. Maka adalah mereka itu diuzur. Ya, diuzurkan, tak apalah. Dan ada pun kemudian daripada bahawasanya sudah sampai khabar, maka tiada uzur pada menyalahi akan dia. Dan adalah sunat taruh kuncai ekor serban tu kerana mengelokkan dia dan membaikkan kelakuan. Ya. Dan panjang kuncai itu 4 jari. Ekor serban tu elok 4 jari panjang. Ya. Dan yang terlebih banyak warid daripada Nabi SAW 1 hasta. Ya. Paling panjang pun 1 hasta. Jangan dia panjang sampai 2 depa ni. Bolok-bolok tahu kat depan. Ni apa ekor ni spare ni. Wah, ni nak kacau. 1 hasta. Dan antara keduanya sejengkal. Antara 1 hasta dengan 4 jari tadi sejengkal. Ada lingkungan tu lah nak pakai 4 jari boleh, jengkal boleh, 1 hasta pun boleh. Dan makro memanjangkan, panjang now. Jejak sampai kan. Nah, dan haram, bukan jim tu ha. Dan haram melebih-lebihkan panjang dengan khuyala. Panjang lebih-lebihkan jalan style angkat ikut. Kan? Hati dia ada rasa wah hebat apa kan. Ada niat tak betul di dalam haram hukum dia. Itu kan tengok betul. Macam hukum fiqh di internet. Habis. Dan demikian lagi sunat memakai tudung kepala mana kelubung. Jangan suluk dia pakai kelubung. Dan jikalau dengan kain selendang sekalipun, ya, kain lidak dia ke, kerana fadailnya sangat banyak. Kita pakai berjalan tu selubung, serban tu selubung. Sebab kelebihan dia banyak tu. Dan dinamakan dia khalwah surah. Ya. Dan Syaban memang kita zikir, kita pakai kelubung. Tutup sampai muka. Tujuan apa tu? Khalwah surah. Mana? Khalwat kecil. Lagi membaikkan zahir dan batin. Jadi makna kita pun kalau pakai kelubung, mata kita tak luas di depan. Tak banyak pandang. Dan seperti malu ia akan Allah Ta'ala. Dan takut ia daripadanya. Kerana apa? Tutup kepala itu kelakuan orang yang takut, yang lari, yang tiada menolong akan dia baginya. Ya. Kalau orang lari macam dia lari tu pun duduk kelubung kepala lagi, tak ada orang nak tolong dia. Macam tu kelakuan. Mana kita rasa kita ni apa? Macam orang bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan lagi daripadanya itu menghimpunkan bagi fikir. Bila kita kelubung, mata tak liau, fikiran kita boleh tumpu untuk mengingati Allah Ta'ala lebih banyak. Dan memelihara daripada banyak pandang kepada maksiat, itu lebih besar lah. Sebab setiap benda yang dipandang, dia akan terjun dalam hati. Ya, kalau kita pandang itu benda cantik, ya, kalau kita tak reti memandang, pandang cantik dia rosak. Pandang benda tak cantik pun kita rosak. Dia nampak cantik, dia tertawan. Oh, apa dia semayang dia bawa. Kalau tak cantik pula, dia kerja. Apa ni? Dia umpat pula. Habis. Kes memandang dua. Kalau dia tak pandai memandang. Kalau dia pandai memandang, dia tengok aja sap. Dia syuhud akan Allah Ta'ala, itu tak apa. Hati mata dibuka, dia mata dalam dia pun buka. Mata luar memandang, mata dalam buka. Di murakabah dan disyuhud akan Ta'ala. Ini af'al Tuhan. Itu tak apa. Ya, tapi kalau dia pandang kosong kan, banyak tertarik, itu bahaya. Ya, sebab itu lebih baik kita tunduk, jalan tunduk. Ya, itu lagi baik. Dalam suluk lagi kan, dalam suluk kita punya jalan dalam suluk kena pandang ujung kaki. Ya, jalan kena tunduk, kena pandang ujung kaki. Jangan angkat kepala. Dia suruh kita latih sifat tawaduk. Ya, jalan kena tunduk. Tapi jangan tuan-tuan bawa kita tunduk lah kan. Tunduknya berdentung. Habis yang letrik suluk kan. Habis. Dan banyak pandang pada maksiat. Ya, sebab kita berhubung lebih selamat. Dan menghimpunkan hemmah. Mana hemmah kita, semangat kita untuk sampai hadrat Tuhan lebih kuat. Dan didapat hadir hati serta Tuhannya. Dan terpelihara anggotanya daripada menyalahi. Dan dirinya daripada keinginan. Dan lainnya daripada beberapa fawaid. Fawaid jamak dia faidah. Fawaid mana beberapa faedah yang banyak lagi lah. Ya, kita jalan kita kelubung. Itu bagus. Habis. Dan sunat apabila memakai dimulai dengan pihak kanan. Wallah. So, 6, 3. Baik. Kata Abu Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallallahu sirrah. Dan kata Syekh Abu Usman Al-Maghribi radhiyallahu anhu. Ini semua ulama wali-wali besar dan kutub. Radhiyallahu anhu itu wali besar. Kata Syekh Abu Usman Al-Maghribi. Again, Maghribi radhiyallahu anhu. Bermula segala makhluk itu sekaliannya mereka itu serta Allah Ta'ala. Ya, semua itu serta Allah dalam makam syukrin. Dalam makam syukur. Dan menyangka mereka bahawa mereka itu dalam makam sabar. Ya. Manusia sebenarnya dalam makam syukur. Tapi mereka menyangka mereka dalam makam sabar. Dia kena bala. Dia rasa kena sabar. Sebab ini bala. Sebenarnya itu makam syukur. Sebab Allah Ta'ala pakaikan dia dengan pakaian para awliya. Ya. Sebab segala ucapan setengah daripada para awliya, bila dia kena sakit, dia kena bala, dia kena musibah, dia kata apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagi engkau ya Allah, syukur. Kau beri sakit ni syukur sebab engkau pakaikan hamba dengan pakaian kekasih-kekasih. Ya, pakaian kekasih adalah apa? Sakit, bala, ujian. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata, inna asyaddan nasi balal anbiya. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Ta'ala di kalangan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian orang yang mengikut jalannya. Jadi maknanya apa? Itu pakaian nabi-nabi rasul-rasul, pakaian para awliya, orang saleh. Apa dia? Bala, musibah, semua tu pakaian dia. Maka bila kena kat kita je, kita pandang sudah itu alhamdulillah. Tapi orang kena disilap, dia kena bala, sabar, sabar. Bukan sabar, syukur. Ya, itu banyak kita kadang apa? Pandangan sufi jauh dengan pandangan orang awam. Pandangan dia pelik sebab dia dapat benda pelik. Karamat pada dia banyak. Cara pemikiran dia jauh tinggi, ya. Kalau jumpa dia kena bala dia sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Disebut alhamdulillah.
Ya, kita tengok, dia ni sakit, alhamdulillah. Ni dia tunjuk makam syukur. Tinggi tak ni? Tak. Kita dengan sakit, nah ngingai, sabar ni. Sabar kan. Dan kata mereka itu tiada sempurna fakir hingga ada menilai antara bagi dalam tegak itu afdal. Seorang tak akan duduk fakir ilallah. Fakir ilallah ni makam awliya dan tinggi. Hati sentiasa tak putus dengan Tuhan, berhajat memandang dari dia. Tak akan duduk tangga ni hingga menilai Allah Ta'ala baginya dalam tegak itu afdal. Sehingga maknanya dia rasa sihat dengan sakit. Sakit lebih afdal bagi dia. Sakit lebih afdal bagi dia. Sebab dengan sakit tadi apa? Dia pakaikan pakaian kekasih dia. Dosa dia diampun oleh Ta'ala. Martabat dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Dalam satu balak 1000 rahmat ada intan. Yang kita nak pandang ni kena pandangan kacamata makrifat. Kalau pandang kacamata nafsu sampai mati tak nampak. Sebab nafsu dia nak apa? Selesa, sedap, rehat. Itu nafsu. Ya, pandangan ahlillah tadi. Dia pandang benda lebih besar di belakang. Ya. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salat wal siyam wal hajj wal umrah yukaffiru al-humum bi talabil ma'isha. Dalam hadis sampai kata ada satu dosa yang mana dia ni tak boleh dihapuskan dengan sembahyang. Kita sembahyang dia tak hilang lagi. Kita puasa tak hilang juga, lapar tak hilang, pergi haji habis duit tak hilang juga. Oh ni penyakit betul degil tuan-tuan. Dosa tak hilang. Tapi dia hilang dengan apa? Al-humum bi talabil ma'isha. Oleh susah payah dia mencari rezeki tuan. Patah Melayu kata apa? Kais pagi dia makan pagi, kais petang makan petang. Dia reda, dia sabar. Orang ni punya makam tinggi. Segala dosa dia Tuhan hapuskan. Dosa yang tengah semayang tak boleh pergi pun habis dengan dia habis. Itu mana jadi itu kelebihan dia ni. Itu dalam bala tadi 1000 nikmat ada. Siapa-siapa nampak ni ahlillah. Sebab tidak akan sampai makam makrifat sebenar seorang dengan Ta'ala tak benar-benar dikenal Tuhan selagi dia tidak lihat bala itu nikmat. Kalau tengok bala tu sakit, dia boleh sampai lagi. Itu semua pakaian orang awam. Orang awam memang terasa sakit. Aulia ada, dia bala tu terasa. Waktu satu orang sahabat, tuan guru saya cerita, dia ceraikan akan isteri dia. Sebab apa? Sebab isteri dia sepanjang hidup dengan dia, tak pernah sakit. Kita pula terbalik. Anak Alhamdulillah, si anak punya isteri Alhamdulillah, tak pernah pergi hospital. Kan? Kalau pergi hospital, dia pening. Asyik-asyik hospital, pening balik. Terbalik pandangan dia orang tadi. Kau ni tak ada kebajikan dengan aku gitu. Ya. Tu dia hantar rumah mak dia tu. Lain kan? Kau tak ada kebajikan, tak pernah sakit gitu. Sebab orang yang menerima bala, ujian sakit ni orang tu ada dalam pandangan Allah Taala. Mana orang tu dari golongan mukhtar yang dipilih. Ya, itu pandangan sufi jauh tuan-tuan ni. Dan kata mereka tiada sempurna fakir, ya. Hingga ada menilai Allah Ta'ala baginya dalam tegak itu afdal. Ya, dalam tak dapat tu dia dapat afdal. Daripada tiliknya tadi baginya dalam kurnia. Dan alamat sidiknya dalam demikian itu bahawa dia dapat dia bagi tegak itu daripada manis. Dia kena bala tu di manis tuan. Alhamdulillah. Seronok. Ya. Ada tuan guru saya ni Kelantan tuan Haji Jin Ismail. Tuan Haji Saleh. Dia apa dia kata tu guru nak tawarkan perasaan hati dia sakit, dia kata apa? Allah, dia kata sakit ni nak menumpang kat kita. Kau tak tumpang kita kat mana ni nak menumpang? Oh, macam-macam nanti. Dia cakap tadi macam ni. Sian dia kan, dia nak menumpang sakit ni. Kalau tak duduk kat kita ni nak duduk kat mana? Dia kata, oh, betul bagus bahasa kita. Dia macam ni. Kan, macam-macam cara ni. Allah. Dan bagi tegak itu daripada manis, dia kena rasa tegahan tu manis. Baru dia akan tukar adal man'u ainul ata. Dia akan pandang tak dapat, itulah sebenarnya dia dapat. Ya, dia dapat apa? Rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan lagi besar. Yang tiada dapat baginya kurnia. Ya, dalam kurnia dapat nikmat, senang lenang, tak dapat benda ni kat kita. Ya, dia orang dapat. Dan setengah daripada segala wajah, mana rupa segala kurnia dalam tegak. Kurnia, ada kurnia tapi dalam tegak dan tak dapat. Orang sihat, dia sakit. Dalam sakit tu ada kurnia tuan-tuan. Mana? Dan dia kata setengah daripada segala wajah kurnia
di dalam tegak dan tegak dalam kurnia itu bahawasanya Allah Taala rubbama fataha laka sendiri. Ya, dalam kurnia ada tegak, dalam tegak ada kurnia. Dia tak pernah semayang masjid, tak kenal. Dia kena bala dia pun tergantung kaki sebitar bau sebut, bau buka mulut dia. Ya Allah, ya Allah. Allah selama ni tak ada tu, ada bersiul dia. Dia menyanyi kan. Dia kena bala tadi terus dia ingat Allah Taala. Tu bala tapi dalam tu kurnia dia dah mula ingat kepada hak, al-haq, itulah Allah Taala. Ada kurnia. Dalam kurnia pula bala, dulu rajin dia buat ibadat. Oh dia dapat senang dia korporat, hilang dah. Suruh orang tak kenal, masjid tak nampak. Ya, anak kata nak pergi tapi sibuk. Wah, dia sibuk dengan makhluk, dia belakangkan Khalik. Ini orang yang paling bodoh kan. Ada kata dalam bala kadang-kadang ada nikmat, dalam pemberian kadang-kadang ada bala. Ukuran dia apa? Takarub kita dengan Tuhan, tengok. Kita makin dekat atau tidak dengan Tuhan. Rubbama fataha laka bab ta'a wa ma fataha laka babal qabul. Ya, wa qata 'alaika bizam fakana sababan fil wusul. Tengok tuan-tuan, pandangan sufi jauh-jauh tuan. Sekali pandang tak nampak gitu tuan. Ya, dahsyat pandangan dia. Jauh dengan nur. Terkadang dibukakan bagimu pintu taat. Tuan buka rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin baca Quran, tapi tidak dibuka bagimu pintu kabul. Pintu penerimaan tuan tak buka lagi. Mana amal semua reject. Baik. Sebab apa? Tidak ikhlas, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, habis semua reject dan ada begitu. Dan dihukumkan atasnya dengan dosa. Maksiat dalam taat ini paling bahaya tuan-tuan. Banyak orang tak dapat sedar ni. Dalam taat tapi jadi maksiat. Ya. Sebab apa? Sebab dia tak pandang kurnia Tuhan. Dia pandang dia rasa hebat dia, rosak. Maka adalah dosa itu akan sebab sampai kepadanya. Ada sebab dia pula dia kata, ya, wa qada 'alaika bizam. Tuhan kenakan kamu satu dosa, pakana sababan fil usul. Maka ada sebab untuk kamu sampai ke Tuhan. Oh, pelik kan? Ya, kerana bahawasanya orang yang mukmin itu apabila jatuh dia daripada dosa, maka jadilah ia menyesal dan ikhtikar, rasa hina sehina-hina dirinya, maka adalah demikian itu sebab daripada sampai. Sebab sampai ke Tuhan dia mesti ada ikhtikar dengan Tuhan. Kena hakir hati, fakir. Bila dia terasa, bila terkena maksiat, dia rasa dia lah orang paling jahat. Dia lah orang paling banyak dosa. Dia orang paling jauh. Sebab dia rasa berat tawaduk, tuan-tuan dekat kembali dekat Tuhan. Itu cara dia tuan ni. Sulit, cara ni rumit dan nak pandang. Kesimpulannya, maka dia jangan menilai hamba kepada segala surah suatu. Jangan kita ukur satu benda tu mengikut ukuran luar, jangan. Ya. Dan hendaklah menilai ia kepada segala hakikat dia. Maka segala surah taat, rupa taat tu tiada menghendaki akan wujud kabul. Rupa taat biasa kita buat ni, itu tak semestinya diterima atau taklah. Ada amal diterima, ada amal yang sebalik ditolak. Ya, baginya. Dan sahabat kan kita cerita hadis kan. Dia melakukan satu kerja paling besar kan. Berkorban untuk Islam bukan dengan masa, bukan dengan akal pikiran dia, bukan dengan tenaga waringgit, tapi dia beri nyawa dia kan. Dia bersama dengan Rasulullah di Medan, tiba-tiba gugur pada zahirnya syahid. Bila sahabat tunjuk pada Nabi, haza syahid wa haza syahid. Ini syahid Rasulullah kata kallah, tidak. Tak terperanjat itu tuan-tuan. Nyawa dia tercabut tu. Duduk dalam medan bersama Rasulullah SAW, Rasulullah kata, tidak. Qad ra'aitum fin nar fi burdatin ghalaha aw aba. Aku telah diberi Ta'ala tempat di dalam neraka. Sebab apa? Dia perang tadi bukan kerana Allah, kerana nak dapatkan harta gani. Padahal tu kan jalan tuan-tuan, berjuang sampai sanggup, nyawa tercabut. Bukan kecil anak punya jihad. Sikit di dalam rosak dia habis tuan. Ya, itu maknanya. Buat dalam ni cukup penting kena jaga. Dalam dia rosak dia habis terbalik tuan, na'udzubillah. Lepas tu Sayyidina Umar tiap-tiap malam menangis. Ya, tiap-tiap malam menangis tuan. Dan kadang Sayyidina Umar sangat garang bengking kan, jangan salah sikit tarik pedang. Ya. Ada orang tengok macam Rasulullah kata Islam macam nak kerat orang pasal Sayyidina Umar kan. Lorong dia lalu pun syaitan tak berani lalu. Ya. Kita lorong kita lalu berderu syaitan ikut belakang. Anak-anak orang lain orang terlalu syaitan berderu belakang. Apa kita ni jauh dengan Tuhan. Ya, Sayyidina Umar lorong dia lalu pun syaitan tak berani. Ya. Tapi tiap-tiap malam dia menangis. Apa sebab? Takut bimbang terbalik hati, mati kufur. Na'udzubillah. Takut mati tercabut iman. Sedangkan dia dah dijamin. Dan pangkal mata Sayyidina Umar ni hitam. Sebab apa? Kesan titisan air mata saban malam. Ya.
Dari jamin syurga macam tu tuan ya. Itu makna kena sentiasa berjaga-jaga. Takut apa? Takut amal ditolak Allah. Berarti cara orang sufi beramal, dia dapat beramal, dia takut. Kita pula bila amal rasa selesa. Saya banyak ada zikir, saya banyak amal. Sedap. Sufi tak. Lagi banyak beramal, lagi dia takut. Sebab apa? Takut ditolak. Ya. Sebab kita panjat pokok kelapa, tinggi 5-60 kaki, jangan seronok. Kena takut entah, kena pegang lagi kuat. Jangan tak buka je tangan berdesuk ke bawah. Orang naik 6 kaki boleh tahan lagi, boleh urut. Kalau 60 kaki kan, silap wassalam tu. Kepala ke bawah habis tu. Silap boleh buat maut. Ya, mana lagi tinggi, lagi banyak beramal, lagi dia kena takut. Takut apa? Takut Tuhan reject. Nak reject kan banyak, Tuhan selit ke dalam hati dia kan. Rasa riak, terkabur, pum habis terus. Lepas tu dalam beramal kena pandang lagi banyak amal, lagi banyak kena bergayut hati dengan Allah Ta'ala. Lagi banyak kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Takut terpusing dalam kan ni. Allah. Kerana mengandung ia akan segala afat mana penyakit dalam yang memberi kecederaan. Ulama kira dekat 800 penyakit dalam ni. Dia kumpulkan dalam 10 perkara besar. Kecederaan daripada tidak ikhlas di dalamnya. Dan demikian itu yang menegahkan daripada beroleh kabul, mana boleh terima. Kabul itu mana Tuhan terima. Kita kena buka 2 pintu baru selamat. 1, babul amal, pintu amal. Tuhan bukakan hati dia, rajin seronok beramal. Tak cukup lagi tu. 1 lagi kena buka. Pintu kabul pula. Pintu penerimaan. Ngebuat amal yang cantik bersih, Tuhan terima. Inilah bekal kita di akhirat. Kalau tak terbuka pintu yang kedua ni bahaya. Besok tengok akhirat tak ada. Mana aku buat amal banyak dia kosong. Apa? Tak bersih. Tuan tolak. Innallaha jamil yuhibbul jahl. Allah Ta'ala cantik. Dia menerima benda cantik. Kotor dia tak nak. Sebab tu ilmu tasawuf ni sangat penting. Dalam kitab Ihya kata apa? Jangan memadu dengan sikit dan banyak ni. Kita mengaji ilmu tasawuf sampai membus nafas akhir. Man lam yataghalghal bi hadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa tidak amati dalam ilmu membersihkan dalaman jiwa kita ni, maka bimbang dia mati mengekalkan dosa yang besar-besar. Padahal dia tak perasan. Dia bukan ingat dah bagus cantik kan, buku dalam masalah. Ya. Sebab kita kalau buat kenderaan paling penting enjin kena jaga. Apa nak jalan jauh kan? Silap minyak kering kan, ataupun air kering kan. Dalam kena jaga. Lepas tu bila kita jaga dalam, insya-Allah dia cantik perjalanan dia. Kereta selalu servis, sedap kita bawa kan. Letak macam-macam hal. Begitulah rohani kita. Selalu kena servis. Tengok. Dan wujud surah dosa itu tiada menghendaki ia akan jauh, tetapi terkadang adalah demikian tu. Sebab bagi sampai. Tapi dosa pada zahir tu kadang-kadang dia boleh terbalik. Dia kena je dosa, terus dia terpusing. Rasa dia hina diri, rasa dia macam-macam, dia bertobat. Sebab itu si Abi Madian At-Timsani radhiyallahu anhu, pengarang kitab Hikam Abi Madian kan. Satu ketika 2 orang datang ziarah dia. Seorang tu orang saleh, orang kenal dia orang saleh. Satu orang ni orang fasik, orang kenal dia orang fasik. Ya, bila dia beri salam 2 orang ni, salam orang saleh tu, si Abi Madian tak jawab kan. Ya, dia pakai jubah serban contoh ni kan. Wah, assalamualaikum syekh, saya diam. Ya, yang seorang ni orang fasik, katalah pakai seluar pendek, dia jumpa si Madian, assalamualaikum syekh, salam jawab. Anak murid dia kata apa hal lah untuk guru ni? Nak kata buang terbiat tak buang terbiat. Kan apa hal untuk guru ni pelik. Lepas tu anak murid tanya, saya di syekh, apa ni, apa maksud ni? Dia kata yang datang tadi kau nampak kan pakai seluar pendek, misalnya orang fasik tu, dia datang dengan keadaan inkisarul qalb, hati dia rasa pecah, hati dia rasa dia hina diri, dia nak bertobat kepada Ta'ala. Tobat dia Tuhan terima. Yang tadi kau nampak hebat kan, penuh dalam perut dia bersarang sifat mazmumah, riak, takabur, ujub, ya, dia ni ditolak oleh Ta'ala. Ya, aku malah nak jawab salam dia. Ini main ahli kasyaf tentang ditendang dengan nur. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut kamu akan jelingan pandangan orang yang kamil, mukmin yang kamil, ahlillah. Dia menenung dengan nur Tuhan. Dengan kasyaf dia tengok nampak tembus. Kita ni gigi-gigi dia tengok dia macam ya, tu jaga dia. Ba nak jumpa fuqaha, ulama fiqh kena jaga mu. Nak jumpa sufi kena jaga sebab hati dia tenung dalam. Ulama fiqh jaga mulut kita, kita cakap ya betul, silap cakap dia put dia betul. Bukan cakap tak betul gitu. Ibarat tak kena dia macam ulama sufi dah dalam tengok dan ada satu lagi ni.
Dan kata Abu Hazim situ. Betul. Radhiyallahu anhu bahwasanya hamba itu yang mengerjakan amal kebajikan itu, maka dibanyakkannya pada ketika mengerjakan dia, dan tiada menjadikan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang terlebih besar yang mudarat baginya daripadanya. Bila dia buat amal, dia membanyakkan, dia rasa amal dia hebat. Amal dia buat ni hebat, amal ni dia buat ni handal, besar ni, bukan calang-calang. Dia besar kita habis. Kita amal yang kita buat, kita kena rasa amal aku ni, amal kita ni amal yang paling sedikit. Orang lain semua lagi hebat daripada aku. Kena pandang macam tu. Ya, amal yang kita buat ni nak banding dengan orang, jauh lah orang punya lagi hebat. Kena pandang macam tu. Kalau kita pandang kita hebat, dia pum jatuh. Ya, tergolek dia jatuh. Dan bahawasanya hamba itu mengerjakan amal kejahatan, maka dijahatkan pada ketika mengerjakan dia, maka tiada menjadikan Allah Ta'ala daripada kebajikan terlebih besar manfaat daripadanya, menyebutkan mu'alif itu. Jadi seorang ni buat maksiat, tapi lepas dia buat maksiat, dia rasa dia lah hamba yang paling jahat, dia lah hamba yang paling hina, dia lah hamba yang tak pakai, dia panggil, ya, mengotorkan dunia aku ni, gitu, kan? Maka orang ni naik ke martabat. Sebab apa? Dia tawaduk dan dia menyesal, rasa dia banyak dosa. Kita orang bila buat dosa, dia rasa dia banyak dosa, dia nak mengadu Tuhan, dia Tuhan dah ampun. Belum lagi diminta tu. Dia rasa bersalah, dia rasa dihina je, Tuhan ampunkan. Itu kelebihan Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia merayu, dia menangis, itu lagi lah. Ya? Alamat sayang hati yang inkisar. Ini. Lepas tu makan akan datang ni, insyaAllah disambung. Kalau ada umur, iaitu maksiatun awrasat zullan, waftikaran khairun min ta'at awrasat izan wastikbaran. Maksiat, tapi lepas maksiat membawa rasa hina diri dia dengan Tuhan. Fakir dengan Tuhan, mengharapkan rahmat dan keampunan. Lebih baik daripada orang buat taat yang mewariskan rasa bangga diri. Ya, rasa bangga diri. Batu kasih Syekh Abu Imam Tarikat An-Naqsyabandiyah Al-Arif Billah Kutubul Kabir Al-Sayyid Muhammad Bahauddin Qaddasallahu sirrah. Kalau kau tak pandang kau dengan Abu Jahal, tu Abu Jahal lebih baik, kau letak kabur. Ya. Kau pandang kau dengan Abu Jahal, kau rasa Abu Jahal terlebih baik daripada kau. Apa maksud dia? Bukan maksud kafir terlebih baik tak? Bukan tu maksud dia. Kena faham tu. Jangan kita terkejut, macam mana macam? Tanya maksud dia dulu, apa maksud dia? Ya. Maksud dia Abu Jahal, dia buat maksiat, dia kafir. Layak dia kafir. Kau orang beriman, kau buat kerja dia apa? Kau orang beriman buat kerja orang kafir apa? Itu maksud dia. Itu maksud dia. Abu Jahal tu dia buat kerja kafir, dia memang dia kafir lah padan muka dia kafir. Jadi maknanya kau bila buat kerja orang kafir, maknanya kau punya martabat dalam ini. Kita orang beriman kena pakai sifat orang beriman luar dan dalam. Itu maksud dia. Aku nak rasa begitu. Maknanya kita banyak silap, tu maksud dia. Pandang diri kita hina. Ataupun dengan haiwan, kita pandang haiwan, kita kata haiwan lebih baik daripada aku. Sebab dia tak ada dosa. Kalau pandang pula orang besar daripada kita, orang lebih tua, kita rasa orang tua lebih baik daripada kita. Sebab umur dia panjang daripada kita, mungkin amal dia lebih banyak daripada kita. Tengok budak kecil, tak belum balik, nakal macam mana pun, kita rasa dia lebih baik daripada kita. Kalau dia mati, dia tak ada hisap, tak ada apa, deret. Ya. Sehingga orang buat pemuda-pemuda kadang liar-liar, kita katakan, dia lebih baik daripada kita. Sebab dia liar tu, munasabah dengan sifat dia lagi, dia belum dapat hidayah. Kita ni dah dapat hidayah, dah mengaji, dah belajar, tapi masih lagi dalam keadaan, maknanya kita jangan bagi ruang hati kita pandang sifat baik. Jangan. Ya, kalau sentiasa memandang kesilapan kita, itu menandakan orang tu orang dah dipilih oleh Allah. Ya, iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassaru uyubah. Apabila Allah Taala nak pilih seorang tu dia hamba baik, jadi baik dunia, baik akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Tiga perkara dalam hadis. Pertama, faqahu fid din. Tuan pilih dia suka tafakuh, mendalami dalam ulumuddin, suka mencari ilmu Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dia zuhud dengan dunia. Hati dia tawar dengan dunia, hati dia manis menampingkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga yang kita bincang ni, iaitulah wabasarahu uyubah, Tuhan buka batin hati dia sentiasa memandang kesilapan diri dia. Jadi orang yang memandang kesilapan diri dia sendiri, itu orang pilihan Allah Ta'ala. Ya. Bukan senang tentang nak terbuka. Biasa kita pandang, kita punya hebat, kan? Itu je gosak. Dia boleh pandang diri dia ni kurang, jauh dengan Tuhan, itu hebat. Itu mana orang tu golongan mukhtar yang dipilih oleh Allah. Maka mata akan datang, dia akan bahas satu benda yang seni dalam tentang dia. Maksiat,
Aurasat zullan wa iftikaran khairun min at-ta'a aurasat izzan wa istikbara. Wallahu a'lam. Ya. Tak dengar. Tak dengar. Kuat sikit. Cara zauki. Ya. Soalan ni. Memang ilmu nak cari itulah. Kita nak cari pencapaian makrifat yang paling tinggi ialah dengan zauki. Sebab makrifat ni makrifat dipanggil bid-dalil wal burhan. Ada pun makrifat yang khassa, dia dengan zauq wijdan syuhud iyan 4. Dengan zauq rasa hati. Mengenal Tuhan dengan zauki dengan rasa hati. Rasa Sebab mengenal tak lazim daripada kita kenal, kita rasa. Tapi bila dia rasa, dia kenal. Itu biasa. Selalu kita buat misal, innallaha sami'un Tuhan sami' mendengar, basir dia melihat. Bagi orang awam, i'tikad peringkat awam, mengenal bid-dalil wal burhan, dengan dalil ayat Quran tadi. Mana kata Tuhan tu bersifat dengan basar. Basar bermakna sifatun maujudatun qa'imatun bi zatillah ta'ala. Sifat basar ni sifat yang maujud ada pada zat Tuhan. Dalil mana? Ayat Quran, innallaha sami'un basir. Tuhan sami' mendengar, basir melihat. Habis. Itu setakat tu. Itu orang ilmu peringkat makrifat awam dengan dalil. Ada pun makrifat dengan zauq rasa hati tak. Dia mengenal Tuhan bukan sekadar i'tikad tapi dengan rasa. Dia terasa yang Tuhan melihat dia setiap saat. Dia berjalan di mana dia terasa. Zauki dia terasa dengan Tuhan. Sebab apa dia rasa dengan Tuhan? Berasa dengan makhluk dia dah buang. Cara mana dia buang dengan makhluk? Ada riyadhah wal mujahadah. Di antara riyadhah mujahadah dia apa? Kasratul zikir kena banyak. Dia zikir dia banyak sampai sebati jiwa dengan Allah Ta'ala. Ketika itu dia berjalan, dia akan terasa dari Tuhan. Dia terasa dia Tuhan. Tuhan akan martabat dia. Kemanisan dia tadi akan naik dengan Tuhan. Dengan zauq dengan Allah Ta'ala. Dia akan diberikan berbagai-bagai kurniaan. Sebab dia suruh kita apa? Ambil jalan tarikat sampai peringkat kita berzikir, sampai peringkat apa? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Sentiasalah dia mengerjakan yang wajib dan sentiasa dia mengerjakan amal sunat selepas wajib sehingga aku kasih, Tuhan kata. Bila aku kasih akan dia, akulah pendengar, dia mendengar dengan aku. Dia mendengar dengan aku. Dia bercakap dengan aku. Dia berjalan dengan aku. Hadis sahih. Apa makna dia? Ini kinayah daripada maqamil fana. Lenyap. Maksudnya seorang tak akan dapat masuk dalam zumrah muhibbin orang kasih sehinggalah dia melenyapkan pandangan dia. Tuhan lenyapkan tu. Tuhan fanakan, Tuhan lenyap. Maknanya dia memandang ru'yatullahi bila khalqin. Batin hati dia tu syuhud zauq dengan Tuhan bila halkin, tak nampak, lenyap makhluk. Rasa dalam, luar nampak, dalam tu. Sentiasa dia berjalan sampai peringkat dia bercakap tapi hati dia dengan Allah Taala. Dia nampak semua gerak Tuhan. Kita sembahyang dah lama kan? Kita rokok terasa tak Tuhan rokok orang kita? Kita i'tidal kita rasa tak Tuhan i'tidal dengan kita? Kita sujud kita rasa tak Tuhan sujud dengan kita? Atau kita rasa aku sujud, aku i'tidal. Oh, itu jauh lagi kan. Jadi kita nampak kita dia mesti nampak dia. La haula wala quwata illa billah. Ni masuk line ni dia panggil orang tu dah ada zauq dengan Allah Taala. Atau panjang lagi dah cara dan ni. Dia kena masuk suluk lagi terang. Itu tempat proses dia. Dia buang rasa dengan makhluk. Buang rasa makhluk, dia akan dapat rasa dengan Tuhan. Rasa dengan Tuhan dengan rasa makhluk dia tak boleh ijtima'. Dia kena ada faslun waslun. Fasal kerat, wasal sampai. Berani kerat, boleh sampai. Apa makna berani kerat? Berani kita buang pandangan makhluk. Dia akan dapat syuhud dengan Allah Ta'ala. Tuhan akan hadiahkan dia. Farriq galbak minal aghyar yamla'hu bil ma'rif asrar. Kosongkan dalam tu riyadhah. Maka Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat dan sebagainya. Itulah panggil zauqi, rasa hati dia dengan wallah. Ada lagi? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa lana Muhammadin ala Allahumma firana ya Allah masallallahu alaihi wasallam. Inna khaira kullahu bil anta. Alhamdulillah.